Okay, kita tengok soalan semalam 2B dulu. So, kepalang kalian bawa seorang murid jadi pengawas 0.35. Sekejap ya. Okay, lepas tu 4 orang murid dipilih secara rawat. Itu maksudnya kita punya uji kaji 4 kali aja lah ya, 4 orang. Okay, so soalan 2B, dia kata lebih daripada 2 orang. So lebih daripada 2 orang maksudnya berapa orang? 3, 4. 3, 4. Sampai 4 kita berhenti sebab dia baru pilih 4 orang. So tak mungkin ada 5 orang pengawas. So untuk jawab soalan ini kita kena buat kalau 3, apa jawapan dia? Kalau 4, apa jawapan dia? Lepas tu kamu jumlahkan. Okay, so katakan untuk 3 punya, untuk 3 punya, so 4C3, P kamu berapa? Jadi pengawas ialah berjaya. So maksudnya P kita ialah, apakah kepalang kalian dia? 7/20. Okey, kamu nak tukar kepada pecahan pun boleh. Kalau kamu tulis saja 0.35 pun tak apa sebenarnya kepalang kalian boleh tulis dalam pecahan ataupun dalam nombor perpuluhan. Okey punya. Sebenarnya kalau kamu akan tengok dalam tajuk taburan kepalang kalian, kita sebenarnya lebih biasa tulis dalam nombor perpuluhan daripada pecahan. Sebab biasanya macam inilah 7/20 nombor itu tak cantik lah. Nanti kalau kamu buat yang seterusnya nombor itu lagi tak cantik. So untuk taburan kepalang kalian, kalau nak tulis dalam pecahan, kalau dia masih boleh tulis dalam pecahan tak apalah. Kalau tidak sebenarnya boleh tulis dalam nombor perpuluhan. Hanya sebab ini ialah kepalang kalian. Kepalang kalian maksimum 1. So nilai-nilai untuk kepalang kalian biasanya ialah nilai yang kecil sebab dia kurang daripada 1. So kalau kamu nak tulis dalam nombor perpuluhan dan jika nombor perpuluhan itu tak putus, kamu kena bagi cikgu 4 angka pererti bukan 2 tempat perpuluhan. Sebab nombor ini kecil. Kalau nombor ini besar boleh 2 tempat perpuluhan, tapi sebab nombor ini semua kurang daripada 1, so kamu kena bagi saya sampai 4 angka pererti. Boleh ya? Okay, so 7/20 pun boleh, 0.35 pun boleh tak ada masalah. So kalau P kamu ialah 7/20, Q kamu? 13/20. Kalau tulis pecahan punya orang akan bagi saya 13/20 lah. Kalau siapa tulis nombor perpuluhan punya akan bagi saya 0.65 lah. So ini 3, ini 1. So siapa yang tanya soalan ini? Ada masalah lagi untuk sambung sendiri? Tadi siapa yang silap you di mana? Saya salah tekan kalkulator. Oh, salah tekan kalkulator aja. Okay, boleh Okay, yang lain tu tak ada masalah Cikgu sebenarnya sengaja letak 3B, 3C macam ini. So kalau kamu tengok 3B lebih daripada 8 orang maksudnya 9 orang, 10 orang. Kurang daripada 3 orang maksudnya kurang daripada 3 orang 2 orang 1 orang ada lagi kosong. Dia sama macam waktu kamu buat gabungan, kamu ingat tak? Bila kita tambah, makin lama makin banyak punya, bila nak berhenti? Kita bergantung kepada bilangan yang ada. So ini contohnya saya nak pilih 10 orang, so sampai 10 saya berhenti. Tapi bila makin lama makin kurang. Waktu itu cikgu ingatkan kamu kan, jangan lupa berhenti bila sampai kosong. Okay, boleh ya? So ini perangkat dia lah. Satu, awak ingat tak kosong tu kena masuk. Perangkat satu lagi cikgu letak di sini sebenarnya ialah ini lulus, ini gagal. So kamu kena ingat untuk jawab soalan 3B, P kamu ialah lulus punya ialah berjaya. So maksudnya 9/10 ataupun kamu nak bagi saya 0.9 pun boleh lah. Tapi bila kamu jawab 3C, bila kamu jawab 3C, bila kamu kata X kamu ialah 012, kamu kena ingat kali ini yang dicakap sebagai berjaya ialah orang yang gagal dalam peperiksaan. Sebab itu minat soalan ini. So sepatutnya ini ialah 1/10
ataupun 0.1. Okay. Tapi ada orang dia buat terbalik punya teknik pun boleh. Dia kata, cikgu saya tak sukalah fikir dari segi gagal, saya nak fikir dari segi lulus. Boleh, tapi kamu kena 2 kali fikirlah. Kalau 0 orang gagal, maksudnya berapa orang lulus? 0 orang gagal, maksudnya berapa orang lulus? 10. Nah, 10. Kalau 1 orang gagal, berapa orang lulus? 9. 9. Kalau 2 orang gagal, berapa orang lulus? 8. Kalau kamu nak fikir dengan arah terbalik ini boleh. Fikir gagal dulu, lepas tu fikir lulus. Kalau kamu gunakan 10, 9, 8, boleh lagi lah kamu kekalkan. Ini ialah 9 per 10, 0.9. So, buat ini pun boleh, buat ini pun boleh. Okay, ya? So, berhati-hatilah. Berapa, biasanya dia 2 tempat awak kena fikirkan. Berapa yang dia nak. Yang apa yang dia bagi, disebut sebagai berjaya. Bukan ikut pengalaman kita. Kita lulus exam berjaya lah. Mana siapa akan kata kalau dia gagal exam dia berjaya. Tak ada orang cakap macam itu. Tak ada orang akan cakap macam itu. Tapi untuk soalan ketaburan kepala kalian, yang dicakap berjaya ialah yang diminta oleh soalan. So kalau dia minta gagal, kita terpaksa kata yang gagal dalam peperiksaan ialah kepala kalian berjaya. Boleh ya? So ada apa lagi nak tanya tentang soalan ini? Kalau tidak, cikgu nak pergi kepada soalan 4. Ada orang cuba buat tak? Dapat jawapan tak? Cikgu tadi sengaja tak nak bagi jawapan. Ada orang cuba buat dan ada jawapan tak? Ataupun buat separuh sudah berhenti? Saya buat bahagi cikgu. Okay, you buat. Dapat jawapan. Kejap, cikgu cek jawapan saya kejap. So, jawapan 4. Jawapan kamu? Berapa nilai N? Oh, saya tak buat macam tu. Oh, tak buat sampai habis. Okey. Berapa orang buat soalan 4 ini? So, selain daripada seorang yang dekat dengan saya, ada lagi yang buat? Okey. So, tadi siapa yang kata buat separuh itu? Sorry ya, sebab cikgu sudah tak nampak siapa yang cakap. So, cikgu tahu seorang perempuan aja. Okey, tak apa. Malas nak pergi balik. Okey, macam mana you buat? Soalan 4 ni. Salah je teacher. Tapi saya buat bahagi. Tak apa. Apa yang you sudah buat? 0.0032 0.0032 0032 bagi 0.2. Ini formula apa? Taklah cikgu. Okey, ambil saja nombor letak. Kalau itu, okay, boleh ya? Sebenarnya bila kita nak buat soal ni, cara dia sama macam sebelum ini. Okey, dia nak kepalang kalian orang itu menang semua pertandingan. So maksudnya yang berjaya ialah menang lah. Boleh? Sebab soalan kata kepalang kalian dia menang dalam pertandingan. So minat dia ialah menang. So kita akan angkat P kita sebenarnya ialah waktu menang. So soalan bagi kita tak kepalang kalian menang? Soalan ada bagi kita tak kepalang kalian Vinod ini menang? 0.2. Ada bagi di sini kan? 0.2. Okay. So kita tahu nilai P kita ialah 0.2. Maka apakah nilai Q kita? Kalau P 0.2, Q mesti 0.8. 0.8 sebab jumlah dia mesti 1. Okey. Okay, sekarang dia bertanding berapa kali? N kali. Okey, dia bertanding N kali. Maksudnya nilai N kita tak tahu. Soalan memang minta pun apa nilai N itu. Okey. Lepas tu dia minat berapa kali? Kepalang kalian dia menang semua pertandingan. Kalau dia bertanding 2 kali, kita minat dia menang berapa kali? 2 kali. 2 kali, menang 2 kali. Bertanding 3 kali, menang 3 kali. Bertanding N kali, maksudnya menang? N kali. N kali. So maksudnya nilai R kamu sama dengan nilai N. Boleh tak? Siapa ada masalah untuk bahagian pertama? Ini yang pertama. Ini bahagian pertama.
Ini bahagian kedua. Yang mana-mana satu perlu saya terangkan lagi sebelum saya sambung. Sekejap. Yang mana-mana satu perlu saya terangkan? Okeylah. Okey ya? Okey, so cikgu sambunglah. Kita buat macam biasa. Soalan kata, okey, soalan kata kepalang kalian dia menang semua. So maksudnya nilai X kamu sama dengan A. A kamu ialah N lah. Okay? So kita masukkan, asalnya dulu kita kan buat N, C, A, P, A, Q, N tolak A. Sekarang kita buatlah N, C, A kita N. Boleh? Cikgu gantikan A tu hilang, cikgu masukkan N sebab soalan nanti nak N. Mungkin sebab ada di antara mungkin tanya, cikgu tak boleh ke kalau saya tulis A, C, A? Boleh juga kalau nak tulis A, C, A. Okay? Sebab N sama dengan A kan? Tapi kalau kamu letak A, C, A, maksudnya N yang hilang. A yang wujud. Padahal soalan ini minat apa? Soalan ini minat N. So kenapa saya nak hilangkan N? N itulah benda yang saya nak. Okay? So itu sebabnya cikgu bukan ganti di tempat N, tapi cikgu ganti di tempat A. Sebab minat soalan ialah N, bukan A. Okay? So P kita ada 0.2, Q kita 0.8. Okey, kuasa untuk P ialah A, itu N. Yang ini N tolak N. N tolak N? Satu dua orang. Oh ramai. N tolak N? Kosong. Kosong. Siapa yang mengantuk itu? You on mic cakap-cakap sikit tak mengantuk. Okey. So dengan ini, kalau saya masukkan rumus, inilah saya dapat. Dan soalan beritahu saya, jawapan dia ialah 0.00032. Okey, sampai sini siapa ada masalah? Tak ada teacher. Okey So lepas tu tinggal kerja nak selesaikan dia je lah. Okey, nak terus tekan kalkulator tak boleh. Sebab kita tidak tahu N itu berapa. Boleh ke? X, C, X. Cuba. Tak pernah cuba. S, C, S, C, S. Oh boleh. Cuba. Terus semua N itu kamu ganti dengan X. Cuba tekan kalkulator tengok boleh tak? Tapi nanti cikgu akan terang secara manual lah. Cuba terus tekan kalkulator, lepas tu shift calculate. Boleh tak? Tak boleh teacher. Oh tak boleh. Tak boleh. Okey, tak boleh, kena manual terangkanlah So ini yang kamu dapat. Kalau kamu boleh tulis sini atau dapat 1 mark lah, maka kaedah sudah dapat. Hanya masalah macam mana nak selesaikan Okey, so sebenarnya di sini dia uji dua benda. Satu, gabungan kamu. NCN. Ada M barang, pilih M barang. Berapa cara? Satu. Kalau tak ingat berapa cara, ingatlah tu. Waktu saya ajar gabungan, saya suruh kamu cuba 5C5, 6C6, 7C7. Apa jawapan dia? Satu. Satu. Okey. Satu lagi dia uji kamu ialah kuasa kamu. 0.8 kuasa kosong. Kalau tak tahu pun, kamu boleh tekan kalkulator aja sebab sebuah nombor. 0.8 kuasa kosong berapa? Satu. 0.2 kuasa N sama dengan 0.00032. Okey? So dalam matematik, kalau kita darab dengan satu, tak ada kesan kan? So cikgu boleh tulis 0.2 kuasa N. Boleh? Cikgu bukan satu darab 0.2 tau. Sebab satu tak boleh darab dengan 0.2 sebab ada kuasa. Saya ialah buat satu darab seluruh ini. Dalam matematik, apa-apa nombor bila darab dengan satu, dia dapat nombor itu balik. So dia cikgu dapat 0.2 kuasa N sama dengan 0.0032. Okey. Boleh. So lepas tu, ini soalan apa? Ini soalan apa? Ini persamaan apa? Log. Okey, persamaan indeks di mana yang
kawan kamu kata log sebab awak rasa tidak boleh samakan asas dia lah. Okay? Okay, so kalau tak boleh samakan asas, untuk persamaan indeks, saya tak boleh samakan asas. So, saya buatlah logam 5. Kejap. So, saya pun buatlah logam 5. So, logam 5 kan kedua-dua belah. Okay, asas 10 lah ya. Okay, lepas tu? Lepas tu macam mana? Hukum logam 5 kamu ni. Pindah N depan. Pindahkan N ke depan. Okay, lepas tu? Lepas tu? Pindah log. Pindahkan log. Bagi log 10 0.2. Tekan kalkulator. 5. 5. Boleh? Ini untuk siapa yang rasa persamaan indeks ini tidak dapat disamakan asas dia. Tapi kalau macam cikgu tahu nilai N ini ialah integer. Cikgu tahu nilai N ini ialah satu integer sebab dia merupakan berapa kali pertanding kan. So kalau dia ialah integer, biasanya dia bukan soalan, biasanya dia ialah soalan yang saya boleh samakan asas dia. Okay? So cuba kamu buat 0.2 kalau tukar kepada pecahan berapa? 1/5. 2/10. 1/5 kuasa N. Okay, 2/10 kalau ringkaskan 1/5. Okay, 0.0032 kalau tukar kepada pecahan? 1/3125. Boleh pakai kalkulator aja, tak payahlah kira manual. Kamu Betul teacher. boleh lepas itu kamu fikirkanlah ini ialah 1/5 kuasa berapa? Try and error saja sampai dapat. Kamu buatlah kuasa 1/5. Cuba kuasa 4. Jadi dah. Tak jadi, tak cukup, tambah lagi. Okay. Kamu akan dapati ini ialah kuasa 5. So, N sama dengan 5. Boleh? Itu untuk kalau siapa nampaklah benda ini boleh samakan asas dia. Tapi kalau macam kawan tadi, dia tak nampak. Dia terus fikir logam 5. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Dapat juga jawapan tu 5. Okay? Ataupun bila sampai tahap ini, mungkin waktu ini, tadi sebab ada NCN itu yang tak boleh calculate kan. Mungkin sekarang kita bolehlah 0.2 kuasa N sama dengan 0.00032, calculate. Rasa boleh tapak lah. Okay. So ini ialah untuk semalam punya latihan soalan 4. Okay. Di mana kali ini dia telah bagi kita kepalang kalian. Dia tanya N, dia tanya P ataupun dia tanya Q. Ada soalan ialah dia bagi kepalang kalian, dia bagi N, dia tanya P pula pun ada. Sesuka hati dia lah. Macam biasalah kalau kita belajar satu persamaan, ada soalan ialah jenis gunakan rumus itu dapat jawapan. Ada soalan pula dia sudah bagi jawapan. Kita kena selesaikan persamaan untuk dapat nilai-nilai yang ditanya oleh dia. Okay Ada apa lagi soalan tentang ini? Kalau tak ada, cikgu sambung Okey, hari ini kita pergi kepada graf taburan binomial. Okey, so macam semalam cikgu sudah terangkan, kalau kita ada satu soalan yang melibatkan kepalang kalian, kalau melibatkan dua kesudahan, kepalang dia detak, kemudian dia melibatkan discrete saja, maka kita boleh gunakan taburan binomial untuk selesaikan soalan itu. Okay. So bila kita kata dia adalah satu taburan binomial, bagi kita untuk nak gunakan rumus taburan binomial, okay, rumus dia kan macam ini.
NCR PR QM tolak A. Okay, so tapi bila kita nak tulis satu taburan, kita nak kata ini ialah satu taburan binomial. Kalau kita nak short form tulis dua maklumat yang penting saja dia nak bagi. Ini ialah N. Satu lagi ialah P. Okay. A kenapa tak penting? Sebab bila kita baca soalan, baru kita tahu A kita berapa. Contohnya macam tadi kan, kita boleh sekejap A kita 8, sekejap A kita 9, sekejap A kita 10. Baca soalan baru tahu A kita berapa. Okey, kenapa Q tak disenaraikan ni? Orang tulis taburan binomial hanya tulis MP. Dia buat short form dia, kurungan MP. A tak tulis sebab A kena baca soalan baru tahu minat dia. Sebab satu taburan binomial, cikgu boleh tanya banyak benda. A saya boleh macam-macam. Tapi kenapa dalam kita tulis taburan binomial, kita tak tulis apakah nilai Q kita? Siapa tahu kenapa? Sebab Kenapa? satu tolak P dapat Q. Ya. Sebab bila saya bagi satu taburan binomial kepada kamu, tak payah cakap lah. Saya tengok MP tu, saya tahulah Q saya berapa. Sebab jumlah dia mesti satu. So contohnya, contoh pertama saya ini, bila cikgu tulis, itu ialah satu taburan binomial 5,04. Maksud saya ialah N kamu ialah 5. Okay? Maksud saya N kamu ialah 5. Okay? P kamu ialah 0.4. Automatik kita tahulah Q kita ialah 0.6. 6. Sebab jumlah dia mesti satu. Lepas tu A dia ada banyak kemungkinan. Tengok soalan nak. Okay? Tapi bila N kita ialah 5, so kita mungkin paling kecil ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu tak mungkin tanya 6. Okay? Sebab benda baru 5 je. Katakan macam tadi ialah petanding 5 kali. Petanding 5 kali, maksimum menang 5 kali. Tak mungkin menang 6 kali. Itu maksudnya. Okay? So, sekarang cikgu nak ajar kamu ialah macam mana kita nak plotkan satu graf taburan binomial. Okay? Soalan akan bagi kita ini. Dia akan bagi saja. Apakah N kita? Apakah P kita? Sama ada dia tulis dalam bentuk ayat, mungkin dia kata, okay, S ialah satu pemboleh ubah mengikuti taburan binomial. Dengan bilangan percubaan dia 5 dan kepalang kalian berjaya dia 0.4. Dia tulis dalam bentuk ayat. Tapi mungkin dia akan bagi short form macam ini ajalah. B stand for binomial. Okay, kurungan macam ada koordinat pula. 5,0.4. So kamu kena ingat nombor pertama mewakili N, nombor kedua mewakili P. Sebab pernah ada soalan tanya ini. Dia tanya konsep aja. Dia bagi satu binomial. Okay, dia tulis macam ini aja. Dia bagi satu binomial. Lepas tu dia tulis 2, 0.3. Lepas tu dia tanya, apakah kepalang kalian berjaya? Sebenarnya tak ada pengiraan pun. Dia uji kamu faham ke macam mana baca short form ini. So short form ini kamu kena ingat nombor pertama mewakili bilangan cubaan, nombor kedua mewakili kepalang kalian berjaya untuk taburan binomial. Nanti kita akan belajar lagi sejenis taburan, dia pun ada short form tulis dia, tapi nombor yang diwakili dalam kurungan benda lain pula. Kalau binomial dia mewakili N dan P. Kalau nanti kita akan belajar satu lagi nama dia taburan normal, dia mewakili benda lain. Kita akan tengok lepas Jumaat ke minggu depan. Okay, so sekarang kalau cikgu bagi satu taburan binomial kepada kamu, cikgu kata N dia 5, P dia 0.4. Cikgu nak kamu plotkan graf taburan binomial. Okay, cikgu jimat masa tu, cikgu siapkan jadual ini kepada kamu lah. Sepatutnya kamu buat sendirilah. Maksudnya bila cikgu tanya soalan macam ini kepada kamu, sekejap ya. Bila saya tanya soalan ini kepada kamu, kamu sendiri kena sediakan satu jadual. Dan jadual kamu kena mulalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 kita berhenti sebab N kita 5. Kalau sekarang cikgu bagi binomial kamu, kejap Kalau sekarang cikgu bagi
binomial kamu 30.2 contohnya. Maka bila kamu sediakan jadual, kamu punya ini hanya perlu 0, 1, 2, 3. Tak payah 4 lah sebab dia baru cuba 3 kali. Faham? Faham. Okey. So lepas itu kamu gunakan rumus taburan binomial yang kita belajar semalam. Carilah semua jawapan ini. Bila A sama dengan 0, apa jawapan dia? Maksud contohnya ini ya, contohnya ini. Kamu buatlah. Cuba 5 kali nak 0. P saya 0.4, Q saya 0.6. Lepas tu ini 0, ini 5. Kamu tekan tapak nilai tulis. Boleh faham? Buat 6. Boleh ya? Sebab cikgu nak cimat masa ni, cikgu siap tulis semua lah. Okay? So itu ya. Apa ni? Alamak, nanti saya punya jawapan sudah hilang. Sekejap. So itulah yang dapat 0.07776 0.2592 0.3456 0.2304. Di sini cikgu ambil semua nombor, cikgu tidak pundakan. Okay. Dia memang ada kenapa cikgu hanya 3 angka per erti sebab memang dia putus. Okay. Kalau tidak cikgu sepatutnya nak bagi sampai 4 angka per erti lah. Tapi kalau kamu tengok yang keempat ini cikgu hanya ada 3 angka per erti. Bukan saya pundakan. Memang jawapan dia putus macam ini. Okay, so kamu tapak semua maklumat nilai ini, caranya ialah kamu ganti ke dalam rumus lah. Lepas tu kamu lukis. Okay, bila kamu lukis, pasti S bawah itu mewakili awak punya A lah. So macam tadi kita ada 0 sampai 5. So untuk graf taburan binomial, dia beza sikit dengan apa yang kita biasa. Kalau yang kita biasa, kita akan 0 akan mula di hujung sekali kan. Kita akan buat ini ialah 0. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 kan. Untuk graf taburan binomial, dia memang sengaja mula jauh sikit. Sini 0, 1, 2. So, biar senang tengok. Okay? Memang macam tu dia mula di sebelah sana sikit. Lepas tu, pasti Y, kamu ikutlah skala. Dan biasanya kamu tengoklah ini cikgu paling besar 0.4. So, cikgu buat kecil saja. Okay, so tengok soalan Kalau soalan minta kamu buat benda ini pada kertas graf, maka kamu kena baca dengan betul-betul lah. Kena ketepatan dia kena ikut macam apa hukum linear. Berapa petak kecil itu. Kalau soalan ini setakat suruh kamu lakarkan ataupun blokkan graf di mana dia bukan bagi awak kertas graf. Okay, contohnya cikgu bagi graf macam ini saja. Kalau macam itu janji munasabah dan okey saja cukup. Contohnya cikgu soalan pertama 0.07. So, di sini 0.05, 0.07 di tengah-tengah dia. Tak payahlah sangat situlah. Okay. Lebih kurang saja. Sini sampai sini. Bentuk dia memang satu garis ya. Sorry, tak kurus sangat. Bentuk dia memang satu garis. Macam itu aja. Lepas tu yang kedua 0.25. 25 atas sikit. So, cikgu pun buatlah satu garis. Okay, 2.5 atas sikit. Kemudian sampai sini. Cikgu buat tebal sikit ya, supaya nampak. Boleh ya? Itu sebenarnya kenapa dia punya bawah punya 0 tak mula di pasi Y tau. Sebab nanti garis tu tak nampak. Okay? Lepas tu sambung lagi lah ya. Yang kalau 2, 0.3456. 0.34. 0.34 maksudnya hampir kepada 0.35 lah. Okay? Tak sampai lagi. Lebih kurang di sinilah ya. Okey, lepas tu yang ketiga 0.23. Sorry. 0.23. 0.23.
0.23 tak sampai 0.5. Tadi yang nombor 1 tu 0.25. Ini 0.23. So pastikan kamu, walaupun kita tak lukis sangat situ, tapi pastikan nampak dia lebih rendah daripada garis itulah sebab nombor dia lebih kecil. Kalau nombor itu sama, kamu pastikan kamu lukis sama tinggi. Walaupun ini ialah lakaran graf. Lepas tu 0.07. 0.0768. Kalau atas tu 77. Lebih rendah sikit daripada garis pertama. Lebih rendah sikit daripada garis pertama. Okey, akhir sekali. Ini kecil sangat. 0.01. 0.01. Sangat rendah. Sikit aja lah ini dia. Boleh. Inilah cara kita lukis graf taburan binomial. Siapa ada masalah? Macam mana sediakan jadual boleh? Boleh. Okey. Tahu bila nak berhenti ikut dia punya n. Kalau n dia 5 sampai 5 kita berhenti. Kalau n dia 3 kita sampai 3 berhenti. Bukan berhenti sesuka hati ikut kita punya n. Okey, lepas tu tapak dia punya kepalang kalian, kemudian kita lakarlah. Kalau minta kertas graf, maka kita kena lukis dengan tepat. Kalau dia bagi kita satu lakaran graf macam ini, janji siapa lebih tinggi, lebih rendah itu kamu kontrol sikit, okey lah. Okay? So ini ialah kalau soalan minta plotkan graf taburan binomial, itulah cara dia. So far cikgu tak nampak lagi soalan minta awak plotkan graf lah, walaupun buku teks ada latihan dia. Okay, tapi cikgu ajar juga sebab kita ada soalan uji graf. Kamu hanya bila tahu lukis baru tahu baca. Okay? So untuk graf taburan binomial ini, apa yang kamu perlu tahu pertama, nilai maksimum pada X. Maksudnya ini, tempat ini. Tempat ini. Nilai S yang paling besar, dia sama dengan N kamu. So kalau N kamu 5, sana 5. Faham maksud dia? Okey, kedua, jumlah semua kepalang kalian. Maksudnya jumlah semua ini. Jumlah semua ini. Jumlah semua ini. Cuba kamu ambil kalkulator kira. Kalau kamu jumlahkan semua, dia nilai dia 1. Boleh semak? Dengan syarat ni tadi cikgu tak pundakan lah. Kalau cikgu pundakan mungkin taklah 100% 1 lah. Boleh dapat 1. Okey? Ada puak ke tak ada puak Betul ke? Jumlah dia ialah 1. Semua orang sudah tidur ke? Teacher, jumlah apa teacher? Sorry, Jumlah saya tak ni, lepas. maksudnya kamu tambah semua kepalang kalian dia. Okay? Jumlah semua kolom nilai-nilai pada kolom kedua ini. Jumlah dia ialah 1. Sebab ini ialah jumlah semua kepalang kalian. Dapat cikgu, dapat 1. Dapat 1. So untuk graf taburan binomial, 2 sekarang kamu kena faham lah Dia punya nilai S maksimum sama dengan nilai N dia. Kedua, semua punya tinggi-tinggi semua ini, dia punya jumlah ialah 1. Sebab inilah yang akan diuji dalam exam nanti. So far cikgu tak nampak lagi soalan minta kamu plot. Tapi soalan akan minta kamu taksirkan graf. Okay? So cikgu akan bagi satu contoh macam mana nak taksirkan graf. Okay? Daripada satu graf taburan binomial, apa yang kita boleh belajar? Okay? So contohnya, cikgu bagi satu taburan binomial. Siap cikgu bagilah. Tapi kalau kamu tengok dalam soalan ni, cikgu tak cakap M berapa, cikgu tak cakap P berapa. Cikgu sudah bagi satu graf yang lengkap kepada kamu. Tapi nilai N, nilai P tak bagi kamu. Okey, soalan pertama saya.
Apakah nilai N? Siapa tahu? 3. Kan tadi cikgu kata ciri graf taburan binomial itu. Nilai ini akan sama dengan N kita. So, N kita 3. Tak ada apa pun. Soalan macam ni, tengok aja. Okey, A 2. Siapa boleh jawab? 1. Apakah kepalang kalian bila X sama dengan 2? X sama dengan 2 je, bukan semua. 9/64. Ya, 9/64. Kalau kamu ingat tadi, bila kita buat graf ini, kan kita dapat nilai ni, kita lukis. Kan? Kalau kita dapat 0.772, kita lukis tinggi macam tu. So, kalau sekarang saya tahu dia berapa, saya tahulah berapa nilai ni. Arah terbalik. Boleh ya? Okay? Okey, soalan ketiga. Bila S lebih besar ataupun sama dengan 2? Garis mana nak baca ni? Lebih Tambah besar. Okey. 2, 3. 9/64 campur 1/64. Okey. So, bila dia kata S lebih besar ataupun sama dengan 2, maksudnya 2 inilah saya kena baca. So, bila saya tapak, saya jumlahkan. So, saya tapaklah ringkaskan berapa? 5/32, betul? Teacher. Betul. Kamu kena bagi saya jawapan dalam pecahan teringkas ya. So, kalau malas nak buat, suruh kalkulator kira untuk kamu. Okey. Okay, itu ialah kalau kamu tengok soalan pun bunyi dia nyatakan sebab dia dikira tengok tahu. Bahagian B, itu kena cari sikit. Okay? Soalan pertama saya, cari nilai K. Kamu jumpa dah K di mana? Nampak K di mana? Ada paling tinggi. Di sini. Apa maksudnya K itu? K itu ialah kepalang kalian bila X dia sama dengan kosong ataupun sebab dia sama tinggi. So, begitu juga bila kepalang kalian dia X sama dengan 1. So, macam kita nak buat? Idea? 2K Okay, 2K tambah 9/64 tambah 1/64 sama dengan 1. Okay. Ada sesiapa tak tahu kenapa kawan kamu sebut macam ini? Saya. Dia gunakan ciri-ciri graf taburan binomial. Jumlah kepalang kalian dia ialah 1. So, untuk ini kepalang kalian dia K. Untuk ini kepalang kalian dia K. Untuk ini 9/64. Untuk ini 1/64. Jumlah mereka sepatutnya 1. Boleh faham? Faham, teacher. Okay. So, B1 ini sebenarnya uji kamu faham ke ciri-ciri yang ada bagi graf taburan binomial. Jumlah kepalang kalian dia 1. Okay. A1 uji kamu, tahu tak nilai S yang maksimum itu ialah N kamu. Ini ciri pertama. Ini ciri kedua yang cikgu sebut di sini. Ciri 1, ciri 2. Boleh ya? Okey. So, selesaikan. Cikgu nak jawapan aja. Kosong 0.42 0.42 1875. 1875. You buat penghampiran ke? Putus, teacher. Terus. Memang putus. Ataupun kamu boleh bagi saya dalam pecahan. Pecahan berapa? 27/64. 60? 27 60 betul kan? So, terpulanglah bagi saya ini pun boleh, bagi saya ini pun boleh. Tak ada masalah Dan sangat pasti, nilai K ini ialah satu nilai kurang daripada 1. Sebab dia ialah kepalang kalian. So, kalau kamu buat dapat satu nilai lebih daripada 1, pasti ada benda salah. Kamu ingat soalan kalau tanya apakah kepalang kalian,
Okay, walaupun mungkin cikgu sini tak tanya kepalang kalian, tapi kita kena faham K ini maksudnya kepalang kalian bila X sama dengan kosong. So cikgu tengah tanya kepalang kalian. Bila cikgu tanya kepalang kalian, nilai itu tak mungkin lebih daripada 1. Kalau lebih daripada 1, pasti salah. Dan carilah mana kesalahan kamu. Boleh ya? Okay, B2. Macam mana nak buat? B2. Ini soalan yang graf laporan binomial yang paling susah ialah ini. Cikgu bila pertama kali tengok soalan ini pun cikgu ambil masa lama untuk fikir. Cikgu tanya apakah nilai P? Nilai P di sini ya. Untuk siapa tak nampak mana P? P di sini. Maksudnya cikgu tanya apakah kepalang kalian berjaya? Daripada graf saya boleh baca 8, saya boleh baca kepalang kalian. Macam mana saya nak baca P Maksud saya contohnya, katakan soalan graf kita tadi. Daripada yang cikgu lukis ini, okay, cikgu lukis ini, macam mana saya boleh dapat 0.4 balik? Siapa ada idea? Macam mana saya boleh dapat nilai P? Ada orang ada idea? Okey, cikgu tanya kamu. Bila P X sama dengan 0, gunakan nilai-nilai yang awak sudah tahu So apa yang awak boleh isi? Berapa C berapa? 3C0. Okey, 3C0. Nilai P kita tak tahu kan? Kuasa 0. Nilai Q tahu tak? Tak. Kalau tahu pun kita boleh tahu P dengan cepat lepas itu ini ialah 3 tolak 0, 3. Boleh? Dan kita tahu jawapan ini ialah 27/64. Okey. Kalau S sama dengan 1, 3, C1, P1, Q2. Dia sama dengan 27/64. Sesiapa ada masalah untuk ini, kenapa cikgu tulis ini keluar? Kamu tak payah sibuk salin sebab yang cikgu tulis panjang-panjang ini nanti cikgu ambil satu baris saja. Tapi siapa tak faham mana, cikgu tulis lagi untuk PS sama dengan 2 dan PX sama dengan 3. Okay, siapa kalau tidak tahu kenapa cikgu tulis macam ini, awak tanya saya. Kalau tidak, cikgu anggap kamu tahu. Sama dengan 9/64. Ini ialah 3C3, P3, Q0 sama dengan 1/64. Yang mana satu? Kenapa 4 baris ini? Apa dia? Macam mana kita dapat yang hujung tu? Hujung yang mana? Yang jawapan dia. 27/64 semua tu. Nilai dia, nilai kepalang kalian dia. Kalau garis pertama K, so 27/64 lah. Bila S sama dengan 1 pun K, so 27/64. Bila S sama dengan 2, inilah 9/64. Kalau 3, 1/64. Okey. Cikgu saya jawab. Okey. Ada lagi sesiapa tidak tahu mana-mana satu angka tu datang dari mana? Ada lagi? Kamu kena cepat respon sebab cikgu mesyuarat saya nak mula sudah, saya tak boleh lama sangat. Ada lagi yang nombor mana yang kamu tak erti? Tak ada dapat teacher. Okay. So cikgu highlight kawasan ini saja. So sekarang, okay. Tak kisah mana satu baris saya ambil, dia selalu ada P dan Q. Betul tak? Betul. Betul. Satu cara ialah kamu pergi buatlah persamaan serentak. Tapi ada satu cara kita boleh cepat sebab P dan Q kita tahu hubungan dia. Apa hubungan mereka? Tambah. Dia jumlahkan jumlah dia sama dengan 1 kan?
So saya boleh ubahkan daripada saya tulis Q, nanti saya kena buat persamaan serentak. Saya tak mau tulis Q di sini. Saya tulis apa? Saya tulis apa? Satu. Satu Bukan. tolak P. Satu Satu tolak. tolak P. Sebab satu tolak P ialah Q kita. Boleh? So sebenarnya sekarang kamu ambil mana-mana satu persama yang cikgu tulis ini. Mana-mana satu. Kamu boleh dapat nilai P lah. Kamu boleh dapat nilai P. Maksudnya tak ada Tapi persamaan serentak. cikgu akan galakkan kamu pakai yang keempat. Okey, cikgu buat keempat dulu. Nanti baru cikgu bagi kamu tengok yang tiga lagi kenapa dia kurang sesuai. Okey. Paling senang kita ambil yang keempat. Sebab apa? Okey. 3C3 P3 1 tolak P kuasa kosong sama dengan 1/64. Ini sebenarnya mirip kepada latihan 1 soalan 4 tadi. 3C3 berapa? 3C3 Potong. berapa? Nah, Satu. okey. Sesuatu nombor bila kuasa kosong berapa? Satu. Satu. Kan macam tadi baru buat benda kerja kan? Bila darab satu, dia sajalah. So, apakah nilai P macam nak buat? Macam nak buat? Macam nak pindah kuasa 3? Halo. Kunci Kunci kuasa kuasa. 3. Kunci kuasa 3 untuk 1/64. Jawapan? 1/4, 1/4. iaitu 0.25. Okeylah sebab P adalah kebalan kalian, satu nombor yang kecil. Ini cikgu gunakan ini. Okay. Kalau kamu tak nak gunakan ini, cikgu saya nak gunakan X sama dengan 2, boleh tak? Boleh, tapi kamu akan nampak dia susah kira. Kejap, tak ingat rumus. Kejap. Kecil sikit lah untuk saya tengok kejap. Tak ingat rumus. Okay. 3C2 P2 1 tolak P kuasa 1 sama dengan 9/64. Kalau kamu nak pakai ini bukan tak boleh boleh. Tapi kita tengok cara kita buat. Apa ni? Okey, 3C2 tekan kalkulator berapa nilai dia? Berapa nilai dia? 3. Okey, 3. Okey, P kuasa 2, P kuasa 2 lah. 1 tolak P kalau kuasa 1? Apa-apa bila kuasa 1? 1 tolak P lah. 1 tolak P lah, dapat dia balik. Sama dengan 9/64. Kalau macam ini, awak erti selesaikan dah. 3P kuasa 2 tolak 3P kuasa 3 sama dengan 9/64. Kamu erti selesaikan dah. Kuasa 3 tidak ada dalam sukatan kamu. Bukan tak boleh selesaikan, boleh selesaikan. Tapi tidak ada dalam sukatan kamu. Kalkulator. Kalau kalkulator, sebab bila melibatkan kuasa 3, dia mungkin ada 3 jawapan. So, saya tak pasti adakah kalkulator bagi jawapan yang awak nak. Kalau dia bagi jawapan yang awak nak, awak selamatlah. Kalau dia bagi jawapan tu mungkin betul juga. Tapi bukan yang kita nak. Sebab kuadratif mungkin ada 2 jawapan. Kalau kubik mungkin ada 3 jawapan. Dia mungkin 3 jawapan, mungkin 2 jawapan, mungkin 1 jawapan, mungkin tak ada jawapan. So kalau kamu pakai kalkulator, kecuali kamu pakai yang kubik punya lah. Tapi itu kalau dalam exam kalau pakai kubik punya, kalau soalan tak ada markah kaedah, awak selamatlah. Boleh So itu sebabnya cikgu tidak galakkan kamu gunakan. Kita ada 4 sebenarnya. Kita ada 4 sebab kita ada 4 garis kan. Tapi
cikgu tidak galakkan kamu gunakan ini ataupun ini. Alasan sebab kalau kamu buat nanti macam tadi awak nampak ada P kuasa 3. Kalau ini nanti awak bayangkan, awak kena kembangkan 1 tolak P kali 1 tolak P. Yang pertama itu lagi teruk. 1 tolak P, 1 tolak P, 1 tolak P. Tak tahu berapa anda panah di situ. Faham tak? Bukan tak boleh buat, tapi dia mengusahkan keadaan. So, cikgu akan galakkan kamu pakai yang terakhir ini. Alasan hanya sebab dia senang kira. So, bila soalan jenis ini, cikgu bagi graf taburan binomial. Lepas tu cikgu tanya, apakah kepalan kalian berjaya? Cikgu tanya, apakah kepalan kalian berjaya? Cikgu sentiasa galakkan kamu pakai yang terakhir punya. Dan sebenarnya tadi latihan 1 soalan 4 itulah soalan saya. Hanya waktu itu cikgu bagi dalam bentuk ayat. So cikgu tak semestinya tiap-tiap kali bagi kamu nampak graf taburan binomial baru saya tanya soalan. Kadang-kala saya bagi dalam bentuk ayat macam latihan semalam soalan 4. Sebenarnya bagi saya latihan semalam soalan 4 sama dengan soalan ini. Sama dengan soalan ini, hanya cara dia bagi maklumat dalam keadaan pusing sikit. So nanti kalau kamu tengok latihan kita, pun ada soalan ini, tapi cikgu bagi dalam bentuk jadual. Sama aja maksudnya. Sama aja maksudnya. So ingat deh, nanti soalan ini bila cikgu tanya apakah kepalan kalian berjaya, kamu gunakan yang terakhir punya buat. Itu yang paling senang. Kalau nak pakai yang tepam punya, boleh tak? Boleh, kalau kamu boleh selesaikan lah. Kalau tidak, pakai yang hujung sekali paling senang. So cikgu nak cepat sikit, tinggal 5 minit. So latihan untuk hari ini ialah latihan 8.1.2 muka surat 2 kamu. So soalan 1-2 yang cikgu nak kamu plotkan graf. Setakat kamu sediakan jadual. Kamu lukis lakaran sajalah. Janji yang tinggi rendah itu okey. Jangan nombor lagi. Contohnya macam ni. Kalau nombor yang lebih besar itu tinggi sikit. Nombor yang lebih kecil itu bawah sikit. Sudah mencukupi untuk saya lah. Sebab tak payah kertas gerak. Kamu semua kertas gerak sangat berharga ni. Tak ada kan. So lakar graf saja. Boleh ya? Soalan 1-2 cikgu minta kamu sediakan jadual. Lepas tu lakarkan graf. Soalan 3 cikgu bagi graf taburan binomial. Dan cikgu uji kefahaman kamu lah. Uji kefahaman kamu tentang graf taburan binomial. Soalan 4. Soalan 4 sebenarnya sama juga. Hanya cikgu bukan bagi bentuk jadual ni. Cikgu bukan bagi bentuk graf, cikgu bagi waktu bentuk jadual. Jadi tak sama saja kan? Cikgu pagi ini, cikgu tanya benda lain. So itu latihan untuk hari ini. Ada apa-apa nak tanya? Hari ini tidak ada Google Quiz sebab ada graf, susah je nak tanya soalan macam ni. Tapi semalam punya tak ramai lagi jawab. Kamu kena jawab sebab semua cikgu setiap minggu kena hantar laporan. Berapa orang attend kelas semua tu. So cikgu susah nak tahu siapa attend kelas, cikgu ikut Google Quiz itu saja. Sebab ada orang baca Google Form kan. Baca YouTube kan. So tolong jawab deh. Dan siapa kalau jawab, sebenarnya awak jawab betul. Hanya mungkin